Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagaimana dengan kehidupan murid-murid hari ini? Ustazah harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat fizikal dan tenang fikiran. Kali ini kita akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat emas, perak dan mata wang atau nuput. Murid-murid yang dirahmati Allah, emas dan perak ialah lambang kekayaan dan kemewahan. Manusia menjadikannya wang dan nilai tukaran dalam sesuatu urusan transaksi sejak berkurang lamanya. Islam mengibaratkan emas dan perak sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syariat mewajibkan zakat bagi kedua-duanya jika berbentuk wang, logam dan perhiasan. Tentu murid-murid semua tahu tentang emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Nakdan atau mata wang pula bermaksud emas dan perak sama ada dalam bentuk asal iaitu ketulan atau yang telah dicetak menjadi mata wang. Nakdan juga bermaksud apa yang ada pada pemiliknya secara hakikat ataupun anggapan. Berasaskan maksud ini, saham-saham yang mempunyai jaminan tetap yang ada ikatan dengan nilai sebenar sama ada emas atau perak juga termasuk dalam kategori ini. Zakat diwajibkan ke atas pihak yang memiliki emas dan perak apabila sampai nisab dan telah cukup haul setahun. Murid-murid, emas dan perak yang dikenakan zakat ada beberapa jenis. Berasaskan maksud nakdan yang telah dinyatakan sebelum ini, maka jenis-jenis emas dan perak yang dikenakan zakat ialah: pertama, dinar emas, dirham perak dan apa yang menggantikan tempat keduanya yang dicetak menjadi mata wang iaitu wang kertas atau shilling dalam urusan jual beli. Kedua, emas dan perak dalam bentuk ketulan. Ketiga, potongan emas dan perak yang dijadikan peralatan atau perhiasan. Murid-murid yang dirahmati Allah, emas dan perak ialah jenis-jenis logam yang diwajibkan zakat. Kewajipan zakat ke atas kedua-dua logam ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala seperti berikut.
Murid-murid sekalian, emas dan perak dalam sebarang bentuk wajib dikeluarkan zakat apabila memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat khas bagi kewajipan mengeluarkan zakat emas dan perak adalah: pertama, cukup nisab. Nisab bagi emas adalah 20 mithqal atau 85 gram atau 25.23 mayam. Manakala nisab bagi perak pula adalah 200 dirham atau 594 gram atau 176.59 mayam atau 6.97 saga. Kedua, tidak dijadikan perhiasan wanita. Jika dijadikan perhiasan dan melebihi uruf iaitu kebiasaan setempat, wajib dikeluarkan zakat. Murid-murid, apabila nisab emas dan perak telah cukup ataupun lebih daripada kadar nisab serta cukup haul, maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2.5% atau 1/40. Amboi Tok Wan, banyaknya barang kemas. Nak buat pameran ke? Hish, Amani ni. Masuk tak bagi salam pun. Buat terperanjat Tok Wan aja. Maaflah Tok Wan. Aman ni tengok Tok Wan asyik sangat. Banyaknya barang. Wah, yang anting pun ada. Inilah untungnya ada anak ramai. Barang-barang ni semua mak kamu dan makcik-makcik kamu yang hadiahkan kepada Tok Wan. Nak buat apa keluarkan barang-barang kemas ni? Kalau nak tahu, Tok Ki kamu yang suruh keluarkan. Kenapa Tok Wan? Tok Ki nak gadai ke? Ke situ pula dia. Bukanlah Tok Ki nak kira untuk dibayar zakat. Barang-barang kemas ni pun nak dikenakan zakat? Iyalah, barang-barang emas dan perak pun dimestikan zakat. Betul lah. Terlupa pula Aman ni. Aman ni ada belajar di sekolah. Barang-barang emas dan perak ini hadir dalam 3 bentuk. 3 jenis? Iya, yang pertama, emas dan perak dalam bentuk mata wang. Kedua, emas dan perak dalam bentuk ketulan. Yang ketiga, emas dan perak yang dijadikan perhiasan atau barangan. Kalau tidak mengeluarkan zakat emas dan perak di akhirat nanti, barang-barang emas dan perak ini dibakar kemudian diselar kepada mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Yelah Tok Wan, kadang-kadang harta ni bukan sekadar kesenangan. Tapi tanggungjawab yang perlu kita jawab di akhirat kelak. Bijak cucu Tok Wan. Tok Wan pun simpan barang-barang ni untuk masa depan kamu semua nanti. Sebab itulah Tok Ki kamu selalu ingatkan Tok Wan untuk mengeluarkan zakat emas dan perak tiap-tiap tahun. Selain emas dan perak, mata wang perlu dikeluarkan zakat kan Tok Wan? Iya, sebabnya mata wang walaupun ada diperbuat daripada kertas, boleh digunakan sebagai urusan jual beli, seperti juga emas dan perak. Berapa agaknya zakat wang simpanan Amani tahun ni ya? Senang aja. Ambil buku simpanan kamu tu, nanti suruh Tok Ki kamu kirakan. Baiklah, Amani pergi ambil ya. Iyalah. Bagaimanakah pengiraan zakat emas ini dilakukan? Murid-murid, pengiraan bagi zakat emas dibuat dalam 2 keadaan, iaitu emas yang tidak dipakai dan emas yang dipakai. Bagi emas yang tidak dipakai atau digunakan walaupun sekali dalam tempoh setahun, jika nilai emas tersebut menyamai atau melebihi nisab, iaitu 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2.5%. Sebagai contoh, jika berat emas yang dipakai adalah 100 gram, maka berat emas itu telah mencapai kadar nisab dan dikenakan zakat.
Oleh itu, 100 gram hendaklah didarabkan dengan nilai emas semasa iaitu RM72 dan 94 sen. Jumlah sebanyak RM7,294 hendaklah dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5%, iaitu RM7,294 didarab dengan 2.5%, maka kadar zakat bagi 100 gram emas adalah RM182 dan 35 sen. Murid-murid, emas yang dipakai sebagai perhiasan jika tidak melebihi uruf tidak dikenakan zakat. Tetapi, jika emas yang dipakai sebagai perhiasan melebihi uruf, maka diwajibkan zakat dengan kadar 2.5% atas lebihan daripada nilai uruf. Nilai yang diambil kira ialah nilai semasa emas sahaja, iaitu tidak termasuk batu permata. Sebagai contoh, jika berat emas yang dipakai adalah sebanyak 250 gram, nilai uruf emas adalah 150 gram, maka nilai berat emas 250 gram hendaklah ditolak dengan nilai uruf emas semasa iaitu 150 gram. Jumlah tersebut iaitu 100 gram hendaklah didarabkan dengan nilai emas semasa iaitu RM72 dan 94 sen. Jumlah sebanyak RM7,294 hendaklah dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5%, iaitu jumlah RM7,294 didarab dengan 2.5%, maka kadar zakat bagi 100 gram emas adalah RM182 dan 35 sen. Murid-murid, bagi logam perak sama ada dipakai sebagai barang perhiasan atau disimpan sebagai perhiasan, maka pengiraannya berasaskan nilai barang perak tersebut. Nisab bagi perak bersamaan atau melebihi 595 gram iaitu bernilai RM952. Murid-murid, cara untuk mengira kadar zakat bagi perak pula adalah berasaskan rumus berikut. Berat barangan perak didarab dengan harga semasa perak dan didarabkan dengan 2.5%. Oleh itu, jika barangan perak seberat 800 gram didarab dengan nilai perak semasa iaitu RM1 dan 60 sen segram, maka jumlahnya sebanyak RM1,280 didarab pula dengan kadar zakat perak sebanyak 2.5%. Maka kadar zakat perak yang perlu dikeluarkan adalah RM32. Murid-murid,
zakat mata wang dikenakan apabila mata wang telah mencapai nisab iaitu 20 mithqal bersamaan 85 gram emas, maka kadar zakatnya 2.5%. Mula-mula tu apabila saya tersedar, saya dapati keadaan sekeliling saya sangat gelap. Saya pun tak tahu di mana saya berada. Saya pandang kiri dan ke kanan, tapi semuanya gelap. Tiba-tiba saya terpandang satu benda kecil yang bersinar. Dengan perasaan curiga, saya pun berjalan ke arah cahaya tu. Rupa-rupanya, cahaya tu datang dari seketul emas yang bersinar. Saya pun apa lagi? Dengan seronoknya, rezeki terpijak kata orang. Tapi tak berapa jauh dari situ saya nampak lagi satu ketulan emas. Saya pun segera mengutip emas tu tok. Kemudian saya tersedar bahawa terdapat beberapa ketulan emas lagi yang membentuk semacam satu garisan. Tanpa berfikir panjang tu, saya kutip emas tu satu persatu di sepanjang garisan tu. Kutip punya kutip, rupa-rupanya garisan ketulan emas tu membawa saya ke satu timbunan emas yang banyak. Masya Allah, punyalah gembira hati saya masa tu Tok Ki. Saya melompat-lompat kesukaan dan akhirnya saya rebahkan diri saya di atas timbunan emas tu. Sambil berbaring-baring tu kan, saya berangan-angan apa nak buat dengan emas yang bertimbun tu. Tiba-tiba keadaan bergegar macam gempa bumi. Keadaan jadi panas. Emas-emas tu semua jadi cair Tok Ki. Saya pun tergamam melihat lautan emas cair yang mendidih yang bakal menenggelamkan saya ni tu. Kemudian saya tersedar lepas tu. Begitulah cerita mimpi saya Tok Ki. Saya rasa kan Tok Ki, mungkin ini kan sebab saya dah lama tak keluarkan zakat emas dan perak. Itu yang saya datang ni, minta Tok Ki tolong kirakan zakat yang perlu dikeluarkan. Alhamdulillah, mungkin mimpi tu petunjuk darinya. Ingatlah bahawa harta kita bukan sekadar kemewahan, tapi juga tanggungjawab. Demikian tadi perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat emas, perak dan mata wang. Jika suatu hari kelak kita memiliki harta naqdan yang banyak, jangan lupa kewajipan kita untuk mengeluarkan zakat. Sentiasalah berdoa dan berusaha untuk mendapatkan habuan dunia yang halal sebelum menerima nikmat yang abadi di akhirat kelak. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.